Kisah yang ke-46, kisah alim Al-Madinah, seorang orang alim pemuda di Madinah yang lawan Dajjal. Terus ya. Maka orang alim ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa bila Dajjal mari, seorang pemuda Islam yang belajar tentang Dajjal, dia baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia baca, dia kata Dajjal akan bunuh dia. Lepas bunuh, dia belah dua. Dia panggil budak pemuda yang dibunuh ni, takut semula. Jadi orang balik. Sudah. Lepas dia bercantus semula, Dajjal bertanya, mau percaya tak aku Tuhan? Sudah. Pemuda tu kata apa? Sekarang ini keyakinan aku bertambah kuat, mu Dajjal. Baik. Tadi kamu mati, aku hidup balik. Inilah yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidak mampu lagi nak lawan aku. Sudah. Dajjal pun nak marah. Dia bagi tahu ke tentera dia, bunuh. Bila bunuh, tak boleh nak bunuh lagi. Sebab Nabi kata Dajjal hanya boleh bunuh sekali je budak ni. Nak bunuh kali yang kedua tak mampu. Maka pemuda ni kata, asyhadu annaka Dajjal allazi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsan. Aku menyaksilah bahawa mulah Dajjal yang Nabi kita bagi tahu. Sebab membunuh aku sekali, kali yang kedua nak bunuh tak boleh. Macam mana agak kita? Yakin ke tak yakin? Duk main ai tak boleh. Mati sungguh nyetai Dajjal. Nah, kita kena yakin mu Dajjal sebab atas dai dia ada kafara, ada kafir. Allahu Akbar. Ini kata di para ulama, pentingnya kita belajar tentang ilmu masalah Dajjal ni, masalah ajaran sesat, masalah ni, supaya kita jadi benteng. Nak lawan pok ni kita kena tahu dia. Kalau tidak kita kena tipu dia. Pemuda tu kata apa? Wallahi ma kuntu fi. Lepas pada Dajjal bunuh dia, pemuda ni kata, sekarang ni aku bertambah yakin mu Dajjal, fayuridu Dajjal nak pergi bunuh kali yang kedua, tak mampu, tak boleh nak buat dah. Allahu Akbar. Macam manalah keadaan, kan? Penguasa-penguasa yang jahat tu nak lawan kita hari ni agak sukar. Jadi kata di para ulama, pemuda ini alim Al-Madinah. Sebab apa dia alim? Sebab dia belajar ilmu hadis, belajar tentang fitnah, belajar ni untuk nak kawal diri dia. Bila mari Dajjal sungguh, dia mampu lawan. Kita kena belajar. Kalau tidak, masalah besar kita, tak berani nak lawan kita nanti, kan? Wal'iyazubillah. Kata di pengarang kitab ni, nama apa dia? Syekh Dr. Umar Sulaiman Ashqar. Dia kata, aku tak tahulah kitab aku ni yang menceritakan tentang orang Madinah ni, siapa ke tidak ke pemuda tu nanti di akhir zaman. Mana kalau siapa dia baca, mudah-mudahan aku dapat pahala. Dia baca cerita ni, cerita dia pergi lawan Dajjal dengan sebab dia baca hadis ataupun cerita ni. Kata Tuan Syekh, aku harapkan kitab aku ni siapa ke tangan pemuda Madinah itu. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Nak kata apa? Yang ke-8, benda pelik yang dibuat oleh Dajjal ni, siapa dia yang menjadi orang panggil perancang? Siapa dia perancang? Tuan Syekh kita kata, walladhi yazhar. Yang zahir daripada hadis-hadis ni menunjuk perancangnya iaitulah Yahudi. Puak-puak Yahudi yang merancangkan nak menaikkan Dajjal ini. Dia buat benda pelik-pelik. Kata di Anas, pengikut Dajjal itu daripada Yahudi Asbahan 70,000 orang. Jadi tentera Dajjal, alaihimut tayalis. Tayalis tu ada macam kepala ni, berjubah ada kepala tu. Macam puak-puak Yahudi. Pendeta dia pakai tu. Tu dia panggil tayalis. Maknanya Yahudi yang merancangkan benda-benda pelik pada Dajjal. Apa yang dia buat? Kita ni tak tahu. Yang pertama sekali, banyak benda yang Dajjal buat dia pun tak tahu. Macam dia ngaku jadi Tuhan. Contohnya, Dajjal ni dia bawa 2 sungai. Sungai hok jernih air tu neraka tu. Sungai hok air panas tu syurga. Pada tu lah kalau orang marah ke Dajjal, dia pun ambil kecapok dalam air panah. Padahal air panah tu syurga. Maknanya benda tidak jadi masalah.
Hok dia nak marah dia kecapot. Hok dia saja disapot dalam air hok putih. Itu dia panggil itu neraka dia itu. Nar. Maknanya Dajjal ni tak tahu. Dia sendiri pun tak tahu hok dia buat. Dia capok ni capok orang ni. Dajjal tak tahu hakikat. Ada setengah pengkaji mengatakan ada sebahagian hok dibuat oleh Dajjal ni, dibuat oleh Yahudi. Teknologi ada ni, Dajjal ni remote control je. Dia pecek, jadi. Wallahu a'lam, yang pentingnya khawarik, benda yang pelik-pelik yang berlaku ni kita bolehlah tengok. Berlakunya dia panggil nak pergi hidup orang mati. Berlakunya istinsah ni kelun. Manusia orang mati dah kita ambil alat-alat dia tu nak pergi hidup balik. Yang pentingnya kita percayalah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa fitnah Dajjal itu lebih dahsyat daripada apa yang dibuat oleh Yahudi sekarang ini, kan. Baik. Dajjal boleh pergi timur barat. Dengan adanya kapal terbang ini boleh pergi timur barat. Ada seorang penulis nama dia Muhammad Asad. Dalam buku dia The Route to Mecca. Buku ni orang putih tapi dia telah terjemah ke bahasa Arab, At-Tariq ila Makkah. Dia kata Dajjal ni dia tengok dengan mata sebiji, mata sebutir. Habis kita manusia ni pun orang beriman kalau tengok kepada dunia ni dengan mata sebelah, maka kita akan jadi pengikut Dajjal. Na'udzubillah. Contohnya tengok orang senang atas dunia, aku nak senang juga, kejar kita dunia, lari sana sini, tak sempat nak solat, tak tahu halal haram, maka itu dia panggil kita telah terpengaruh dengan dunia Dajjal. Tapi Dajjal ni Dajjal sungguh, fizikal dia, mata dia begitu. Cuma itu dia panggil macam manifestasi lah. Bahawa manusia ni akan jadi Dajjal kalau dia tengok kepada dunia ni dengan sebelah mata. Bila kita tengok berlaku bencana, kita kata ini bencana alam. Orang mukmin tak boleh kata bencana alam. Kita kena kata ini adalah ujian daripada Tuhan berlakunya bencana alam. Sebab apa banyak berlaku? Ni marinya COVID-19 ni. Kenapa? Allah nak uji kita. Masya Allah, tabarakallah. Kan? 2 bulan berkurung. Nak berjalan tak berani. Padahal tak nampak pun COVID. Kalau COVID duk ngongek-ngongek jalan dalam bandar macam gajah. Pergi mari. Tak payah kurung dalam rumah masing-masing berkurung. Betul tak? Tak usah kata macam gajah. Macam hanya gila ya rasa. Tak berani dah keluar rumah. Ada tu COVID tu. Ni muka tak nampak, takut juga. Sama-sama Islam nak salat begini. Kalau orang hola tangan tu ketar kita. Nak sambut tak sambut. Nak solat dekat-dekat tak boleh. Marah di COVID. Nah, kitanya takut marah ke Tuhan, duduk jauh-jauh. Tapi tak boleh, COVID punya pasal, duduk jauh-jauh. Sabarlah nak kata apa, kita doakan. Ada orang kata, ini konspirasi ni. Dibuat oleh Yohan lah, apa kita kata wallahu alam. Bagi kita orang beriman, kita tengok dengan ainai al-basirah, dengan tengok dengan mata kita tengok dengan mata hati bahawa ini semua ujian Allah Taala. Nak tengok kita ni kembali kepada Allah Taala atau tidak. Semalam ada orang buat bandingan. Berapa orang boleh pergi masjid lepas masjid dibuka? Bila ada iklan mengatakan panggung wayang dibuka, iklan keluar esok ke tiket sudah habis. Kuat lagi Dajjal tu nak kata apa? Ini bahaya betul. Wallahu a'lam, jangan duduk sini. Tak kira negeri mana, yang pentingnya contoh tu ada. Kita pergi kepada cepat sikit. Kita pergi kepada cerita yang ke-9, berapa lama Dajjal duduk di atas dunia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamkusu fil ardi 40 yauman. Dia akan duduk atas dunia ni selama 40 hari, Dajjal. Yaumun kasanah. Hari mula-mula tu 1 hari, lama dia macam setahun. Matahari tak gerak. Mana kalau matahari gerak zoom gitu, matahari jalan sikit ya. Ni setahun baru cukup 1 hari. Itu hari pertama. Nabi kata apa? Yaumun kasyahr. Kapan tu hari yang kedua pula macam sebulan. Yaumun kajum'ah. Hari 1 hari macam seminggu. Wasairu ayamihi ka ayamikum. Lepas pada tu hari pun jadi macam biasa dah. Jadi berapa lama? 40 hari campur dengan setahun, campur dengan sebulan, campur dengan seminggu. Jadi apa? Setahun. Berapa bulan? Mana ahli matematik? Kam? Tak ada hak jual put sini. Kau nangis kau tak ada. Main kalkulator belakang tak jadi.
Yang betulnya itulah tempoh Dajjal. Sahabat pun tanya. Dengar ni. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau satu hari itu setahun, cukup kita semaya satu hari. Kita semaya 5 kali. Nabi kata lah, faqdurulah. Dengar. Nabi kata, kamu kena takdirkan berapa jam dah kita ni. Mana kita jam datangnya. Jam ni tak bertukar. Jam kita tengok jam. Sekarang ni pukul 6. Maya subuh. Allah. Matahari cerah tu, tak gerak-gerak dia. Tengok pukul 1:30 pula, maya zuhur. Begitulah sepanjang tahun, kita semaya, faqdurulah. Nabi kata, mu takdirkan berapa masa sudah berlalu pada hari ni. Tak tahu hari dah kita. Mana para sahabat radhiyallahu anhu, cerita dia bukan kata, tak payah semaya, muka 40 hari. Lah. Nabi kata, dia tanya, macam nak solat Rasulullah? Cukup ke semaya 5 waktu? Nabi kata, tak. Tak ke setahun 5 waktu. Mu kena takdirkan berapa lama masa satu hari itu. Allahu Akbar. Baik. Lajunya gerakan Dajjal ni, dia boleh mengembara ke timur dengan ke barat, pergi cepat-cepat. Dia keluar di bumi Khurasan, kemudian diikuti oleh Yahudi Asbahan, kemudian dia pergi ke Syam, Iraq, jalan sana sini. Dia boleh berjalan timur dengan barat, dia boleh pergi. Itu kuatnya Dajjal. Maknanya fitnah dia sapa ke mana-mana, na'udzubillah. Yang ke-11, Dajjal tak boleh masuk mana? Madinah dengan Mekah. Dua tempat ni no entry. Dalam hadis Nabi kita SAW, laisa min baladin illa sayata'uhu Dajjal illa Makkah wal Madinah. Semua negeri Dajjal akan pergi, kecuali Mekah dengan Madinah. Laisa lahu min niqabiha naqbun illa alaihi al malaikatu. Setiap pintu masuk Mekah Madinah ada malaikat duk jaga. Dajjal mari lari dia. Tapi ingat, Dajjal ni dia pergi di Madinah satu tempat nama dia Al-Jurf. Jurf ni kalau kita pergi sekarang ni, jalan daripada Masjid Qiblatain nak pergi ke tempat cetak Quran. Siapa dia pergi Madinah? Lalu kat tu kita akan jumpa bukit banyak. Itu bukit Dajjal. Dajjal naik atas bukit, dia goncang bukit dengan kaki dia. Dia tunjuk ke Masjid Nabi, dia kata hadza qasru Muhammad. Itu istana Muhammad. Dia goncang Madinah bergoyang. Dia bergoncang orang munafikin, geng-geng liberal, puak-puak yang tidak beriman dengan betul-betul dengan Allah Ta'ala, yang tak berpegang dengan sunnah Nabi, duduk dalam Madinah, semuanya lari pergi cari Dajjal. Na'udzubillah. Orang beriman lari pergi Masjid Nabi, nak berlindung daripada Dajjal. Jangan main. Duduk Madinah pun belum tentu selamat. Yang selamatnya orang iman mantap baru selamat. Kau cakap saya duduk Madinah dah. Dajjal mari goncang Madinah. 4 kali lagi cari Dajjal. Na'udzubillah. Yang ke-12, nuzulu Isa, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Bila Dajjal mari sampai ke Baitul Maqdis, sampai ke Palestin, orang-orang di Palestin pakat naik atas bukit, berlindung di atas bukit. Dajjal mari ni, takut juga dia ni nak lawan Dajjal. Mereka berpakat nak lawan Dajjal. Pagi esoknya, alhamdulillah, Nabi Isa alaihi salam turun dari langit. Nabi Isa turun di mana? Nama dia Manaratul Bayda. Ada kata di masjid Damsyik, di Dimash. Nabi Isa turun ketika itu Imam Mahdi nak jadi imam salat subuh. Mahdi kenal dia. Mahdi kata ini Isa. Mahdi nak undur belakang. Dia kata la wa imamukum minkum. Isa kata imam kamu daripada kamu. Aku walaupun nabi, tapi dia tak boleh lagi bawa Injil. Dia kena bawa apa? Dia kena ngajar ikut syariat Quran. Sebab kitab Injil dia telah dibatalkan. Tak boleh lagi. Dia mari. Nabi Isa ni, nafas dia ni boleh dihidupkan oleh Dajjal. Dajjal bila dia bau Nabi Isa, lembek lalu dia. Dia gagah. Lembek Dajjal, macam tak bermaya. Macam kena bius. Orang kata gua aja lembek. Nah. Dia bau Nabi Isa AS. Takut dah dia. Nabi Isa kejar Dajjal. Dia kejar-kejar.
Dia jumpa Dajjal di Babu Lud dekat dengan Palestin. Jumpa di sana, Nabi Isa bunuh Dajjal. Allahu Akbar. Lepas pada tu, dengar ni, apa jadi dengan pengikut Dajjal 70,000 Yahudi? Kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan berlaku kiamat sehingga orang Islam akan bunuh Yahudi di Palestin. Fayaqtul muslimun, orang Yahudi berlindung di sebalik pokok. Balik batu, balik pokok. Batu akan cerita, ya Muslim, hadza yahudiyun khalfi fata'ala faqtul. Batu je. Hey, Muslim, Yahudi ada ni. Kita pergi tengok, kakak ni perang. Habis itu. Satu pokok je, nama dia Syajaratul Gharqad. Ini pokok tali baru Yahudi. Dia senyap, tak kata apa. Yahudi benar dia senyap, relax. Pokok lain bagi tahu, Yahudi. Dia ni ada juga tali baru. Pokok jadi tali baru. Kalau manusia jadi tali baru, biasa. Oh. Nabi kata fa innahu min syajaril yahud. Pokok Gharqad ni pokok Yahudi, jadi dia simpati dengan geng dia tak bagi tahu. Oh, cerita. Cerita Dajjal panjang. Ini kita ringkas sangat. Yang ke-13, an-najatu minad dajjal wal ismah. Tanda pelajar-pelajar. Bagaimanakah kita nak selamatkan diri kita daripada Dajjal? Ni sekarang ni masyarakat kita ni, Masya Allah, Tabarakallah. Oh, kalau buat seminar Dajjal, baru ni lagi seminar Dajjal di Kuala Lumpur, 3,000 orang. Dewan PICC penuh seminar. Buat seminar penuh. Tapi kalau ajak pergi maya masjid, tak apa nak pergi. Tak jadilah gitu. Tanda. Bagaimana cara kita nak selamat daripada Dajjal? Tanda. Yang pertama, al-isti'azatu billah min fitnatid Dajjal. Sentiasalah kita beristi'azah, minta perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada fitnah Dajjal. Bila? Ni dalam hadis ni. Tengok dalam kitab kita. Dalam nota yang saya bagi ni. Doa sebelum salam. Ingat tak? Semua ingat? Alhamdulillah. Nabi kata apa? Apabila kamu selesai daripada tasyahud, hendaklah kamu minta perlindungan Allah Ta'ala daripada 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Aku minta perlindungan daripada azab kubur, azab neraka jahannam, azab kubur, fitnah hidup, fitnah mati, dan juga daripada kejahatan al-masihid dajjal. Apa dia masih Dajjal? Dajjal. Kena baca di akhir solat kita ni. Dalam buku ni, buku yang nak tulis doa di akhir solat, ada dia. Ataupun tuan-tuan baca dalam kitab kita Perisai Muslim juga ada. Alhamdulillah. Hai, baca kata baca? Baca dah. Yang kata saya beli dah buku tak jadi. Macam orang beli ayat kursi kata dia lah, kena baca. Yang kedua, tanda yang kedua, menghafal baca permulaan surah Al-Kahfi. Nabi SAW kata, faman adrakahu minkum, siapa dia beradab jumpa dengan Dajjal, berdepan dengan Dajjal, falyaqra alaihi fawatih, hendaklah dia baca permulaan surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi tu. Kan baca. Maka kena hafal lah. Oh, saya baca dah Ustaz di Quran malam Jumaat, hari Jumaat. Tak, itu kita baca lain. Waktu nak beradab dengan Dajjal, kita kena hafal, sebab bila mu tengok Dajjal mari, dengan atas dahi dia sudah kafara sudah ada, mata dia sebutir timbul, kita kata ni confirm Dajjal, kita baca permulaan surah Al-Kahfi, insya-Allah selamat. Dajjal akan lari je, tak boleh dia ni. Ada kawalan. Kalau duk main bergoyang tak tahu lah kuana dak. Surah Kahfi baca dak? Tak jadi. Yang ketiga, kita duduk di Madinah dengan Makkah. InsyaAllah Dajjal tak masuk. Cuma bagi orang yang tidak kuat iman dia akan lari cari Dajjal pula. Bukan Dajjal cari dia cari Dajjal. Na'udzubillah. Ada juga dalam hadis menyebut tentang ramai pengikut Dajjal ni di kalangan wanita. Dengar orang muslimat tu. Sampai bila Dajjal mari, suami, bapa kurung anak-anak perempuan dalam rumah, takut keluar pergi cari Dajjal. Kita tengok sungguh hari ni. Orang yang suka cari bomoh-bomoh ni biasanya wanita. Itu pengikut Dajjal tu. Dia main Dajjal atas dunia ni. Jangan bergurau. Jangan pergi cari benda-benda karut. Kan? Tak boleh. Berapa dah kita tadi?
1, 2, 3. Yang keempat, tertulis di atas dahi dia kafara, kafir. Ingat dah, ada tulis kafara. Nabi sebut kafara. Orang Muslim, orang beriman nampak. Orang kafir tak nampak. Geng dia nama nampak. Tulis kafara. Allahu Akbar. Maktub baina ainaihi kafir. Di antara dua mata dia tu kafara. Mana kafir baca dia. Yang kelima, kita kena belajar ilmu tentang Dajjal dalam hadis-hadis yang sahih. Bila Dajjal mari kita kena, oh ni sifat Dajjal. Dia boleh bawa surga, boleh bawa neraka, boleh turun hujan, boleh hidup orang mati, boleh kambing kurus, boleh beranak kan. Semua tu Dajjal berlaku. Yang ke 6, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, tarkut ta'arud. Kalau mu tahu Dajjal ada, mu jangan pergi. Dia mau kata Dajjal ada tu, lari. Sebab kalau pergi, belum tentu kita mampu nak lawan dia. Sebab tu lah atas dunia ni, kalau tengok benda pelik-pelik, jangan pergi. Saja nak tengok je ustaz, tak terpengaruh, jangan pergi. Orang yang betul-betul pergi, orang yang yakin iman dia, macam pemuda Madinah tadi, dia yakin dengan iman dia, dia boleh berdepan Dajjal. Orang yang lekeh-lekeh macam kita ni, lari, dengar, Dajjal ada, lari. Kalau pergi, sudah terperangkap dia dengan Dajjal, na'udzubillah. Yang ketujuh, kita kena berfikir tentang Dajjal. Dajjal ni makhluk. Allah SWT telah sebut sifat-sifat dia begini. Kita berkaji. Itulah di antara tip 7 perkara nak menyelamatkan diri daripada Dajjal. Alhamdulillah. Habislah kesimpulan apa yang kita belajar dalam siri ini. Tanda semua belajar. Yang pertama, kita wajib beriman dengan hadis-hadis yang sahih yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang akan berlaku. Jangan ambil hadis pelik-pelik. Sekarang ni bercakap tentang alamat kiamat, hadis entah mari mana, tak boleh. Kita kena ambil hadis yang sahih yang jelas. Yang kedua, hadis yang cerita tentang Dajjal ini telah diriwayat oleh ramai para sahabat dan terdapat dalam kitab-kitab sunnah yang menunjukkan pada keluarnya Dajjal itu tawatur maknawi, maknanya sudah sampai peringkat tawatur. Yang ketiga, menjadi kewajipan para ulama, penuntut-penuntut ilmu, memberitahu pada masyarakat tentang bahayanya Dajjal. Bawa hadis-hadis cerita Dajjal. Nabi cerita pada sahabat awal lagi, kan? Yang keempat, para pemerintah umat Islam dan ulama-ulama dia hendaklah buat penyelidikan tentang Dajjal ni, kena tahu. Nabi kita bila dengar Ibnu Sayyad, Nabi kisah. Yang kelima, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam manusia. Qul innama ana basyarum mislukum. Tapi Allah Taala beri wahyu. Mana hak bangga Tuhan tak bagi wahyu, Nabi tak tahu. Sebab tu Nabi pergi siasat Ibnu Sayyad. Kalau Nabi tahu, Nabi tak pergi buat apa. Dia kata Ibnu Sayyad bukan Dajjal. Lepas pada tu barulah dia tahu Ibnu Sayyad ni bukan Dajjal. Yang keenam, Dajjal satu makhluk yang sudah ada, sudah wujud. Dia sekarang dirantai, dibelenggu dalam sebuah pulau. Mana pulau tu wallahu alam, jangan cari. Dia turun, Dajjal keluar, Nabi Isa pun turun dari langit. Nabi Isa bunuh Dajjal, tak lama lepas pada tu apa jadi? Keluar pula Ya'juj wa Ma'juj. Dia panggil, ulama kata apa? Bila berlakunya alamat kiamat besar, dia mari macam biji tasbih. Keluar asap, keluar binatang, keluar Dajjal, turun Nabi Isa, keluar Ya'juj wa Ma'juj, berlaku. Cerita Ya'juj Ma'juj rasa cerita dah dulu kan, dalam siri yang lepas. Bila Ya'juj Ma'juj mari, dia kepungnya Nabi Isa dengan umat Islam di Palestin, terkepung mereka. Nabi Isa berdoa, Allah SWT hantar mari ulat, gigit, kekah, tengkok Ya'juj Ma'juj mati habis. Pada dengan ulat, tak payah bawa bom besar-besar. Bila Ya'juj mati, banyak ramai Ya'juj Ma'juj, busuk habis dunia. Maka mereka, ya Nabi Isa macam nak buat ni, busuk ni. Nabi Isa berdoa, Allah Ta'ala minta selamat. Ketika itu burung mari mana burung, ambil mayat Ya'juj Ma'juj, dicampur mana, wallahu a'lam. Baik, cerita kita. Yang ketujuh, Ibnu Sayyad bukan Dajjal yang besar ini.
Yang ke-8, jangan kita engkar kalau orang itu yakin satu perkara, dia siapa dia bersumpah macam Sayyidina Umar, dia bersumpah dia kata Ibnu Sayyad tu dajjal. Lepas tu bila Nabi kita bagi tahu, dia pun tarik balik. Itu kita kadang-kadang begitulah keadaan. Kita pun kalau kita sumpah satu benda, kita dengar benda tu tak betul, tarik balik. Jangan kata, ini prinsip saya. Oh, jangan duk prinsip. Duk main tata kelola gua nak gini. Yang ke-9, kalau kita yakin bahawa benda ni sudah ditetap oleh Allah Ta'ala, jangan cuba nak rempuh lagi. Kan? Waktu kita tengok Ibnu Sayyad, Sayyidina Umar minta ke Nabi SAW, dia kata, Rasulullah, bagi saya bunuh dia. Nabi kata, Umar, kalau dia dajjal, kamu tak mampu nak bunuh dia. Sebab dia akan hidup sampai akhir zaman. Kalau dia bukan raja, apa kita sebab nak bunuh dia? Itu Nabi kata. Yang ke-10, elok kita dakwah Islam ni kepada kanak-kanak yang kafir, mari masuk Islam. Sebagaimana Nabi kita ajak Ibnu Sayyad masuk Islam. Yang ke-11, di Palestin sebelum Islam ada sekumpulan orang Arab di situ. Di antaranya Tamim Ad-Dari. Dia pergi cari Dajjal tadi, jumpa Dajjal. Yang ke-12, banyak anak-anak cucu Dajjal atas dunia ni. Kan, Nabi kata lebih kurang 30 orang Dajjal, semuanya mengaku jadi Nabi. Hak kecil. Bapak Dajjal besar, ngaku jadi Tuhan. Itu besar kali. Yang ke-13, jangan sekali-kali kita pergi mencari Dajjajil wal Arafin. Anak cucu Dajjal sampai kita ni, bomoh-bomoh, dukun-dukun yang mengaku benar gaib, jangan sekali-kali pergi cari dia. Yang ke-14, kadang-kadang boleh kita guna bahasa kasar. Nabi pernah kata kepada Ibnu Sayyad, ikhsa falan taghdu qadrak. Diamlah mung tak tahu pun. Jadi Ibnu Sayyad dia mengaku dia tahu benda gaib, sedangkan dia tak tahu, cuma jin ajar dia. Yang ke-15, Dajjal dengan jasasah, PA dia jasasah tu, PA Dajjal. Yatakallamanil lughah al-arabiyyah, dia boleh cakap bahasa Arab. Sebagaimana Tamim cerita, dia cakap bahasa Arab. Wallah, Dajjal ni hebat, dia boleh cakap belaka bahasa. Yang ke-16, ilmu Dajjal tentang perkara-perkara yang akan berlaku di akhir zaman, ada maklumat dia. Satu tu dia tanya Tamim, akan berlaku tak tasik tabariyah akan kering, tamar dibisan buah lagi ke tidak? Ada maklumat dia tentang alamat kiamat. Yang ke-17, manhaj Islami mengajar kepada kita supaya kalau kita dengar benda-benda, jangan mudah percaya, kita kena siasat, cari hakikat sebenar satu benda tu. Jangan duk mudah, duk mengamuk satu kali. Yang ke-18, menunjukkan bahawa nas menunjukkan bahawa keluarnya Dajjal di antara tanda-tanda besar di bumi, akan berlakunya kiamat. Alhamdulillah para jemaah sekalian, tamatlah kita kisah yang ke 46, 47, iaitu kisah Dajjal, keluarnya Dajjal, dan juga alim Al-Madinah yang menentang Dajjal.